Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Suzy untuk Geografi tingkatan 2 KSM. Okey, masih lagi dalam bab yang sama iaitu bab 4 iaitu cuaca dan iklim dalam Geografi Fizikal. Okey, baiklah. Subtopik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid-murid dapat menyatakan 3 jenis kegiatan manusia di Malaysia yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Yang kedua, menerangkan pengaruh cuaca dan iklim di Malaysia terhadap kegiatan manusia. Malaysia bertuah kerana terletak di garisan khatulistiwa yang mempunyai iklim khatulistiwa. Okay. Iklim khatulistiwa membolehkan hampir semua kegiatan ekonomi di Malaysia boleh dijalankan sepanjang tahun. Okay. Antara aktiviti yang boleh dijalankan sepanjang tahun adalah aktiviti pertanian, pembalakan, perikanan dan juga aktiviti pelancongan. Baiklah, kita tengok yang pertama, pengaruh yang pertama kepada pertanian. Baiklah, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun dapat menggalakkan pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah, getah, kelapa sawit, koko dan juga lada hitam. Okey, kita akan tengok kepada kawasan pertanian utama di Malaysia. Okey, untuk padi adalah di kawasan dataran Kedah Perlis dan juga dataran Kelantan. Yang seterusnya adalah kelapa sawit iaitu di segitiga jengka Pahang dan juga Lahad Datu di Sabah. Baiklah, yang seterusnya lada hitam. Okey, lada hitam ditanam di sekitar kawasan Kuching dan juga Seri Aman di Sarawak. Okey, selain daripada tu, di kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius sehingga 21 darjah Celsius adalah sangat sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. Okey, contohnya di kawasan Cameron Highland di Pahang dan juga di Kudasang, Sabah. Ini jenis tanaman yang boleh ditanam di kawasan beriklim khatulistiwa di Malaysia. Okey, padi, kelapa sawit, lada hitam, strawberry, teh dan juga bunga ros. Ini adalah contoh-contoh hasil tanaman. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah aktiviti pembalakan. Okey, sesuai untuk aktiviti pembalakan. Suhu yang tinggi dan juga jumlah hujan yang banyak di Malaysia telah menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika, iaitu terutamanya di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga pedalaman Sabah dan Sarawak. Okay. Pelbagai jenis kayu keras seperti cengal, meranti, nyatoh, keruing yang terdapat di hutan hujan tropika yang telah menggalakkan kegiatan pembalakan. Baiklah, kegiatan ekonomi yang seterusnya adalah perikanan. Okey, pada musim tengkujuh, iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut, nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut, kerana Laut Cina Selatan yang bergelora. Oleh sebab itu, mereka nelayan-nelayan ni akan melakukan pelbagai aktiviti di darat
Contohnya seperti membaiki jala dan juga pukat yang rosak. Ini adalah kawasan di pantai timur Semenanjung Malaysia. Manakala di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia pula. Okey. Kebanyakan nelayan boleh menangkap ikan sepanjang tahun. Okey. Hal ini disebabkan kerana kawasan perairan Selat Melaka yang terlindung daripada tiupan angin kencang semasa monsun peralihan timur laut oleh banjaran Titiwangsa dan juga monsun barat daya oleh Sumatera Indonesia. Maksudnya boleh tangkap ikan, boleh menjalankan aktiviti perikanan sebab kawasan itu terlindung daripada tiupan angin monsun, angin yang kuat. Okey, aktiviti menjemur ikan iaitu di kawasan pinggir pantai akan dilakukan semasa cuaca panas, keadaan cuaca panas. Okey? Okey, ini adalah aktiviti menangkap ikan di kawasan laut. Okey? Gambar yang kedua, aktiviti menjemur ikan semasa cuaca panas. Ini adalah kawasan di pantai barat Semenanjung Malaysia. Okey? Gambar yang ketiga ni adalah aktiviti nelayan membaiki pukat semasa tidak turun ke laut, khususnya di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Okay, yang seterusnya dan yang terakhir itu pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti pelancongan di Malaysia. Okey, keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun telah menarik minat pelancong antarabangsa untuk datang ke Malaysia. Okey, yang kedua, kawasan tanah tinggi. Okey, yang mempunyai suhu sederhana dan juga udara yang nyaman telah menarik kedatangan pelancong untuk ke Malaysia. Dan yang ketiga, suhu air laut antara 20 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius telah menggalakkan pertumbuhan batu karang dan juga aktiviti menyelam scuba. Okey, ini aktiviti menyelam. Yang seterusnya, ini adalah kawasan peranginan pantai dan juga pulau yang terdapat di Malaysia. Okey, yang pertama adalah Pantai Damai di Sarawak, dan yang kedua Pulau Redang di Terengganu, dan yang ketiga Pulau Sipadan di Sabah. Bawah ni gambar berkenaan dengan kawasan peranginan tanah tinggi di Malaysia. Contoh yang pertama adalah Cameron Highland. Contoh yang kedua, Kundasang di Sabah, dan yang contoh ketiga, Bukit Larut di Perak. Okey, baiklah, sebelum mengakhiri kita punya kelas pada hari ini, berikut merupakan soalan uji minda yang perlu murid jawab. Soalan yang pertama, sila nyatakan 3 jenis kegiatan manusia di Malaysia yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Yang kedua, pada pendapat anda, mengapakah kegiatan pertanian di Malaysia telah dapat dijalankan sepanjang tahun? Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Sebarang pertanyaan, murid-murid boleh kemukakan kepada saya pada bila-bila masa. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.